Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Kanta 744 mendahului berita. Dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Hujan lebat berterusan tahap buruk dijangka berlaku di beberapa kawasan di Kelantan dan Terengganu hingga Jumaat ini. Amaran hujan lebat berterusan tahap buruk di Kelantan melibatkan kawasan Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Tanah Merah, Bacok, Machang dan Pasir Putih. Amaran hujan berterusan tahap waspada turut dikeluarkan bagi Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak yang berlarutan hingga Khamis ini. Juga di daerah Jeli, Kuala Kerai dan Gua Musang, Kelantan. Di Pahang pula melibatkan Jerantut, Maran, Kuantan dan Pekan hingga Jumaat ini. Penduduk terjejas banjir di Terengganu meningkat mendadak. 2,556 penduduk dipindahkan ke 23 pusat pemindahan sementara PPS. Ini melibatkan 5 daerah iaitu Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Setiu, Besut dan Marang. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri berkata jumlah itu melibatkan 688 keluarga. Banjir turut melanda Kelantan menyaksikan 79 penduduk terjejas berlindung di 3 PPS di daerah Pasir Putih dan Bacok. 42 individu ditempatkan di PPS SK Dalam Ru, manakala 30 lagi di SK Wakaf Raja. Di Bacok, PPS Jelawat diaktifkan menempatkan 7 penduduk terkesan. Hujan berterusan bermula awal pagi tadi mengakibatkan 2 daerah berkenaan dinaiki air. Bekalan ikan dijamin mencukupi sepanjang monsun timur laut menerusi pendaratan sumber itu di pantai barat Semenanjung. Kepelbagaian jenis ikan menerusi pendaratan di semua kawasan negara dapat menampung keperluan rakyat walaupun berlaku peralihan MTL di pantai timur. Melalui statistik trend pendaratan ikan di pantai barat, pengeluaran antara bulan November 2022 hingga Mac 2023 dapat menampung keperluan keterjaminan stok ikan rakyat di Malaysia. Mimos Berhad dilantik sebagai agensi pelaksana program Identiti Digital Nasional ADN atau Digital ID dengan peruntukan awal sebanyak RM80 juta. Perdana Menteri berkata, peruntukan disalur minggu depan bagi menyegerakan pelaksanaan program berkenaan. Pelaksanaan Digital ID mampu tingkatkan keupayaan transformasi digital selaras pendekatan negara madani. Sementara itu, Perdana Menteri seru semua kementerian dan jabatan kerajaan untuk mulakan pendaftaran program Digital ID minggu depan. Pelaksanaan Digital ID, inisiatif perkasa jentera penyelidikan, sains dan teknologi, sekaligus lahirkan lebih ramai pakar gunakan kekuatan jentera dalam negara berbanding bergantung kepada kepakaran asing semata-mata. Menteri di Jabatan Perdana Menteri sokong penuh ketegasan Perdana Menteri mengenai isu rakyat Palestin. Kelantangan itu menzahirkan pendirian Malaysia yang kekal konsisten bersolidariti bersama rakyat di Gaza. Merujuk kepada APEC 2023 di San Francisco baru-baru ini, ucapan Perdana Menteri mengangkat isu prinsip dan nilai keadilan sejagat yang mesti dijunjung pemimpin dunia. Pahang membina 5 buah pusat pemindahan tetap PPT membabitkan daerah Maran, Kuantan, Pekan, Temeloh dan Lipis dengan kos RM31 juta. Ketika ini PPT di daerah Maran telah mula beroperasi manakala 4 buah PPT lagi masih dalam proses pembinaan. Penyediaan PPT tersebut adalah bukti keprihatinan kerajaan negeri membantu penduduk terjejas mendapatkan perlindungan sementara. 12 buah sekolah di 4 daerah di Terengganu ditutup akibat banjir. Jumlah itu meningkat berbanding 5 buah sekolah semalam. Sekolah terbabit melibatkan daerah Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Marang dan Besut. 2 buah sekolah yang dijadikan PPS iaitu SK Cendering dan SK Atas Tol dibenar mengambil cuti bencana kerana menerima bilangan penduduk terjejas yang ramai. Terengganu akan dapatkan bantuan dari negeri lain jika keadaan banjir bertambah buruk. Ia diperincikan bersama Pengurusan Bencana Negeri. Menteri Besar berkata pelan kontingensi juga diatur bagi memastikan semua perkara dapat diselaraskan dengan sebaiknya. Persediaan tersebut bagi memastikan operasi menyelamat dan penghantaran bantuan bekalan makanan serta kemudahan lain dapat disalurkan segera.
Penggemar aktiviti air dinasihat sentiasa berwaspada dan melakukan persediaan sewajarnya ketika ingin melakukan aktiviti membabitkan air pada musim tengkujuh ini. Peralatan keselamatan seperti jaket serta alat personal locator beacons PLB perlu dipastikan sentiasa dibawa dan dalam keadaan terbaik. Persediaan sedemikian penting bagi mengurangkan risiko berlaku kemalangan. Sindiket pengendaraan dadah yang dipercayai aktif sejak awal tahun 2022 lumpuh dengan penahanan 3 suspek warga tempatan dalam 2 serbuan berasingan. Turut dirampas pelbagai jenis dadah bernilai hampir 7 juta ringgit. Suspek pertama berusia 27 tahun ditahan pada 18 November dan syabu seberat 10,352.2 gram dirampas. Penahanan itu membawa kepada tangkapan 2 lagi suspek dan pelbagai jenis dadah bernilai lebih 6.6 juta ringgit dirampas di Jinjang di Ibu Negara. Satu sindiket membuat pasport palsu berjaya ditumpaskan melalui Op Vista Mutiara. 2 lelaki warga negara Bangladesh ditahan. Seorang yang memiliki pas lawatan kerja sementara PLKS yang berlaku hingga tahun 2024. Seorang lagi tidak mempunyai dokumen perjalanan yang disyaki menjadi ahli sindiket berkenaan. Pasukan operasi juga menyebu rumah dalang utama warga Bangladesh yang dikenali sebagai Shimul di Jalan Kepung. Mahkamah Rayuan menetapkan 8 Februari tahun depan untuk keputusan rayuan pihak pendakwaan terhadap pembebasan Samirah Muzaffar dan 2 remaja atas tuduhan membunuh Ketua Pegawai Eksekutif Cradle Fund 5 tahun lepas. Tarikh sama juga ditetapkan untuk keputusan rayuan Samirah dan 2 remaja itu untuk mencabar penemuan fakta tertentu oleh Mahkamah Tinggi. Ia termasuk penemuan bahawa kebakaran itu yang tercetus di bilik Nazrin dilakukan dengan sengaja. Kira-kira 20 gerai di Uptown Kota Damansara Petaling Jaya musnah dalam kebakaran malam tadi. Kejadian kira-kira 8 malam itu juga hampir memusnahkan sebuah pusat gimnasium berhampiran. Bomba menerima panggilan kecemasan pada pukul 8.34 malam. Sebaik tiba di lokasi, deretan gerai telah terbakar 90% selain bangunan yang menempatkan gimnasium yang turut terbakar 50%. Kebakaran tidak melibatkan sebarang kemalangan jiwa. Punca insiden masih dalam siasatan. 2 lelaki ditahan disyaki terlibat menggodam kad kredit dan debit melibatkan mangsa-mangsa dari Timur Tengah. Lelaki warga tempatan dan warga Cina berusia 23 dan 24 tahun itu ditahan di sebuah rumah teres satu tingkat menerusi Op Dadu di Kuantan, Pahang Jumaat lalu. Anggaran kerugian masih dalam siasatan memandangkan transaksi melibatkan bank di luar negara dan bank di Malaysia. Turut dirampas set komputer, 94 buah telefon bimbit dan 14 terminal pembayaran mudah alih. Polis akan memanggil 3 suspek dipercayai pemain bola sepak Majlis Daerah Setiu kerana disyaki mencederakan pengadil semasa kejohanan di Setiawan Sabtu lepas. Punca insiden disebabkan tidak puas hati membabitkan keputusan perlawanan. Mangsa 27 tahun berkhidmat dengan Tentera Laut Diraja Malaysia cedera di pinggang dan kaki akibat ditendang. Kes disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan. Kerjasama antara pengamal media dan pasukan keselamatan khususnya Polis Diraja Malaysia penting dalam membendung pelbagai isu jenayah. Esko Komunikasi Multimedia dan NGO Perak, Muhammad Azlan Helmi berkata, ini termasuk penyebaran berita palsu di media sosial. Kolaborasi di antara kedua-dua pihak perlu terus diperkukuh dalam usaha memastikan maklumat yang telus dan tepat dapat disampaikan kepada masyarakat. 2 komuniti di Melaka iaitu Kampung Moten dan Pantai Peringgit terpilih bagi pelaksanaan program daya tahan komuniti terhadap banjir dan panas melampau. Komuniti berkenaan terpilih mengambil kira pelbagai faktor bagi mengenal pasti kaedah terbaik menangani risiko bencana banjir dan gelombang haba di Melaka. Kajian akan dilaksana selama 3 tahun bermula tahun depan oleh pakar yang bertauliah. Sebanyak 118 laman pelacuran telah disekat oleh SKMM bagi tempoh 1 Januari hingga 15 November lalu. Sekatan di pelbagai platform media sosial itu bagi menghentikan serta mencegah pelakuan dan kesalahan di bawah undang-undang negara.
SKMM memainkan peranan dalam memberikan bantuan teknikal berhubung siasatan, pembekalan maklumat, analisis forensik digital serta pelaksanaan tindakan sekatan. Penurunan kandungan dibuat berdasarkan permohonan daripada PDRM atau aduan lain yang berkaitan. 500 ranger komuniti akan ditambah tahun depan bagi membantu mengawal aktiviti pencerobohan sekaligus mengekalkan habitat semula jadi haiwan liar di negara ini yang melibatkan peruntukan sebanyak 60 juta ringgit. Dan setakat ini kerajaan telah melantik kira-kira 1,500 ranger yang mempunyai kepakaran termasuk untuk menjaga hutan simpan. Daripada jumlah itu, lebih 600 ranger adalah dalam kalangan masyarakat orang asli, manakala selebihnya veteran tentera dan juga polis. Malaysia berjaya memperoleh 63.02 bilion ringgit komitmen pelaburan langsung asing FDI dari Amerika Syarikat. Ia hasil misi perdagangan dan pelaburan ke negara berkenaan yang turut menyaksikan mesyuarat secara bersemuka Perdana Menteri dengan beberapa syarikat dari negara berkenaan. Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri dalam kenyataan memaklumkan negara turut meraih 2.78 bilion ringgit potensi ekspor. Majlis Kerjasama Ekonomi Digital Malaysia-China MCDC mengumumkan syarikat China akan melabur 100 bilion ringgit dalam tempoh 5 tahun di Malaysia melalui inisiatif Ride Madani. Ia berperanan memacu aspirasi digital negara serta matlamat kelestarian alam sekitar. Usaha Persatuan Industri Komputer dan Multimedia Malaysia PCOM disokong dalam memupuk ekosistem ICT yang lestari serta menerajui inisiatif yang selari dengan agenda pembangunan negara. Cahaya Mata Simen Sdn Bhd dan Sidoma Industri Engineering Sdn Bhd menjalin kerjasama bagi penyelidikan dan analisis bagi pembinaan klinker baharu dan pembinaan fasiliti sedia ada. Ia bakal meningkatkan kapasiti pengeluaran yang bertujuan mengurangkan risiko gangguan bekalan material selain menyediakan pintu masuk tambahan ke pasaran ekspor berdekatan. Jelas pengarah urusan kumpulan, perkongsian itu juga komitmen berterusan syarikat terhadap pembangunan Sarawak. Lembaga Koko Malaysia akan laksana program pemulihan kebun koko dengan peruntukan 9.5 juta ringgit bermula tahun depan hingga 2026. Daripada jumlah itu, 5 juta ringgit diperuntukkan untuk Sabah bagi memulihkan 1,344 hektar kawasan tanaman koko sedia ada. Ketua pengarahnya berkata, program berkenaan akan memberi manfaat kepada 2,000 pekebun koko di Sabah. Angka korban di Gaza akibat serangan Zionis Israel kini meningkat kepada lebih 13,300 mangsa. Ribuan daripadanya merupakan kanak-kanak. Sementara itu, Wakil Pejuang Hamas memaklumkan rundingan mengenai tawanan perang belum capai sebarang kata sepakat. Rundingan merangkumi pembebasan rakyat dan gencatan senjata termasuk penghantaran bantuan ke Gaza namun tidak diendahkan rejim Israel. 200 pesakit dipindahkan daripada Hospital Indonesia di utara Gaza dengan bantuan jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa. Kesemua pesakit berkenaan telah dibawa ke Hospital Nasir di Bandar Selatan Khan Yunis. Tindakan diambil beberapa jam selepas Zionis melancarkan serangan maut terhadap sebuah hospital yang mengakibatkan 12 terbunuh. Sehingga kini tentera Israel masih mengepung Hospital Indonesia. Sementara itu, Indonesia terputus hubungan dengan 3 rakyatnya selepas tentera Zionis mengebom Hospital Indonesia di Gaza. Menteri Luarnya telah menghubungi UNRWA di Gaza untuk mengetahui situasi semasa di hospital berkenaan. Maklum balas menyatakan UNRWA tidak dapat berhubung dengan sesiapa di hospital itu pada masa ini. WHO dan Palang Merah Antarabangsa juga tiada maklum balas. Operasi mencari dan menyelamat sebuah kapal kargo Turki yang karam di luar pantai Laut Hitam berjaya menemukan mayat seorang kru dipercayai klasik. Pasukan penyelamat helikopter Turki meneruskan pencarian 11 kru yang lain selepas ribut bereda. Baik saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Azamudin Hussein. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.